وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pengerusi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saya ingat ini pertama kali ke saya main masjid ni, semayang pernah. Walaupun semasa saya di Turki, saya macam nak bagi mesej kepada PA saya supaya tangguhkan, kerana saya rasa macam tak sempat. Saya daripada Arab Saudi 10 hari ada mesyuarat, perjumpaan mufti-mufti yang menjadi tetamu kepada Raja Salman, King Salman Saudi. Kemudian balik dan kemudian saya ke Turki. Kerana balik ada program yang banyak di Perlis. Masa Turki tu saya tengok padat, jadi saya ingat macam nak tangguh. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan malam ni kita jumpa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada pertemuan ini. Tajuk yang diminta untuk saya sembanglah malam ni ialah tentang Ramadan, tentang persiapan menghadapi Ramadan. Walaupun mungkin sebahagian kita rasa Ramadan 2 minggu lagi, tapi pusat-pusat membeli belah dah buat persiapan dah lama. Geng-geng nak kempen raya dah lama. Kita kalau di Jabatan Mufti dah mesyuarat lah bila tarikh untuk tengok anak bulan, dan kemudian bila tarikh untuk tengok anak bulan Syawal sekaligus. Tarikh tu ada dah, cuma istihar je kemudian kan. Jadi apa pun, Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan adalah bulan yang semua kita menanti-nantinya. Bila datang Ramadan, kita akan sembang tajuk yang sama. Cuma saya ingin ajak tuan-tuan pada mukaddimah Ramadan ini, mukaddimah perbincangan tentang Ramadan ini, menyentuh beberapa perkara yang pernah mungkin tuan-tuan pernah sentuh, dan kemudian saya akan melihat pada beberapa sudut yang lain, dan kemudian insya-Allah kita sama-sama akan cuba bersoal jawab tentang beberapa perkara berkaitan dengan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala firman tentang bulan Ramadan yang mana semua orang hafal, iaitu apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Baqarah ayat 183. Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutib ditulis ke atas kamu siyam, ditulis ke atas kamu siyam. Di dalam nuzul Quran, dalam penurunan Quran, Allah Subhanahu wa taala di peringkat Makki, iaitu di peringkat Mekah, Allah banyak menurunkan ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di peringkat Madaniyah, di peringkat Madinah, Allah turunkan ayat ya ayyuhallazina amanu apabila khitab ataupun apabila ucapan itu hanya tertentu ditujukan kepada mereka yang beriman. Artinya orang yang tidak beriman tidak terlibat dalam khitab ini.
Maka tidak ada hak untuk kita orang awam mempertikaikan bukan muslim yang tidak puasa. Kenapa kau tak puasa bulan puasa ni? Dia kena jawab kata yang tu, ya ayyuhallazina amanu. Aku tak termasuk dalam ya ayyuhallazina amanu. Kerana wahai orang-orang yang beriman, dan Allah Jalla wa'ala jadikan ada orang beriman, ada yang tak beriman. Oleh kerana usul syarak, iaitu iman, dia tak terima, maka furu' kepada tasyri', furu' kepada syarak, iaitu berhubung dengan hukum hakam, yang mana hukum hakam itu dibina di atas iman, maka dia tak kena. Maka kita tak tanya orang bukan muslim kenapa dia tak tutup aurat. Kena khitab itu tidak kena kepadanya. Walaupun pemerintah boleh buat peraturan di atas dasar pentadbiran, tapi ia bukan hukum asal agama. Kita tidak ada hak untuk mereka suruh mereka tutup kedai pada hari Jumaat, melainkan jika sekiranya pemerintah buat kaedah umum, tapi ia bukan arahan agama. Kerana agama kata, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kamu untuk salat pada hari Jumaat, bersegera mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Siapa yang kena tinggal jual beli? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang tak beriman tidak termasuk dalam khitab ini, dalam ucapan ini, maka mereka tidak terkena kepada hukum ni. Demikian puasa. Demikian orang Islam kena belajar untuk hidup, kerana bukan semua tempat orang Islam majoriti. Kita pergi dalam sebahagian negara, mungkin orang keliling kita makan, kita tak makan. Kita kata jangan makan hari ni, orang puasa, orang tak hormat orang puasa. Soal kalau pemerintah nak kata jangan makan di khalayak awam, itu undang-undang umum, tapi bukan undang-undang puasa. Maksudnya dia boleh untuk tak makan dalam rumah dia, dalam bilik dia, sama-sama dengan dia, kedai dia, dia nak makan, kerana hukum ini tidak ada kaitan dengan dia. Hukum ini ada kaitan dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis kepada kamu puasa. Puasa, orang perkataan puasa ini maksudnya dia tahan diri. Sebab itu Maryam sebut, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman saum, puasa. Yakni dia tak mau cakap. Kalau orang tak mau cakap tu sebenarnya dia tahan diri. Tahan diri tu puasa. Ramai agama mengetahui puasa, tapi puasa tu barangkali tak berapa seperti mana yang ditarifkan di dalam puasa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah Jalla wa'ala, sebelum daripada Nabi datang pun orang puasa. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyebut bahawasanya kana yaumul Ashura tasumuhu Quraisy, adalah hari Ashura orang Quraisy berpuasa. Ashura tu Quraisy puasa dah. Wa kana an-nabi yasumu, dan Nabi tu juga puasa. Bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok mereka puasa, Nabi juga puasa. Dan Nabi menyuruh orang puasa. Bila datangnya Ramadan, datangnya syariat tentang Ramadan, maka Nabi tinggalkan puasa Ashura, tidak lagi menyuruh orang puasa. Siapa yang nak puasa dia boleh puasa, siapa yang nak tinggal dia boleh tinggal. Maksudnya sebelum turunnya syariat tentang puasa ini, Nabi SAW dah puasa. Quraisy yang tidak beriman juga telah puasa. Yang ni tak beriman dengan Islam, bukan tak beriman tentang kewujudan Tuhan. Quraisy beriman dengan kewujudan Tuhan, cuma tak beriman dengan Islam yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan, ditulis kepada orang-orang yang beriman sebelum daripada kamu.
Siapa orang-orang yang beriman sebelum daripada Nabi, sebelum daripada orang beriman, sebelum daripada orang Islam ini? Termasuklah Yahudi, Nasara, termasuklah segala agama-agama yang datang kepada para Nabi yang lain sebelum daripada ini. Mereka telah pun diwajibkan untuk berpuasa. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, Suratul Baqarah, ayat ini dalam Suratul Baqarah. Suratul Baqarah menceritakan banyak tentang perangai buruk orang-orang Yahudi. Sebab tu cerita Al-Baqarah itu, cerita lembu tu, cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel. Dalam keadaan perasaan sesiapa yang membaca Suratul Baqarah akan rasa satu perasaan yang tak puas hati, ataupun rasa teruk betul lah Bani Israel ni, umat-umat yang terdahulu yang telah menentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam celahan itu Allah menyatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah kami fardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu, yakni Yahudi, Nasara, Bani Israel. Semua mereka ini telah melalui kewajipan yang sama. Allah minta kita adil. Biasanya apabila kita tak suka, kita tak mau sama langsung. Aku tak mau meluat jiran sebelah tu, misalnya kalau ada orang berkelahi dengan jiran dia, dia tengok jiran dia beli kereta merah, dia nak beli pun tak jadi, dia beli kereta lain. Supaya tak sama, kata hati dia tak suka, Allah tak bagi kita sama dengan perangai Yahudi, Bani Israel. Tapi Allah bagi tahu puasa sama dengan mereka, sama dengan apa yang telah Allah fardu pada mereka, dan mereka telah lakukan. Ini Islam. Ia satu agama yang mengajar manusia supaya adil. Hak betul-betul. Kadang-kadang orang sensitif, orang kata benda tu sama dengan Yahudi. Bukan semua benda yang sama yang Yahudi mesti salah. Puasa sama dengan umat yang terdahulu, termasuk Bani Israel. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi ia tak salah. Allah sebut dalam Al-Quran, kerana Allah mau wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Walaupun kita tak suka, ada benda yang sama. Kita sebut Allah, Quraisy dulu sebut Allah, labbaik Allahumma labbaik. Quraisy sebut benda yang sama. Quraisy tulis perjanjian dengan Nabi, bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, buat perjanjian dengan Nabi. Ada benda yang sama. Mereka dulu tawaf antara Safa dan Marwah. Bila Islam datang, ada syariat sa'i antara Safa dan Marwah. Orang Islam rasa berat hati. Quran kata fala junaha alaik an yatawafa bihima, maka tak salah untuk kamu tawaf di antara keduanya. Pasal apa tak salah? Dia wajib. Nak cerita dulu mereka rasa salah. Pasal sama macam mana kita dulu masa jahiliah duk tawaf dah, ni nak tawaf lagi sekali. Tapi Allah jadikan sama. Ada benda sama. Sebab itu ada similarities, ada persamaan kadang-kala antara tiga agama major, tiga agama utama dalam dunia ni, Kristian, Yahudi dan Islam. Sama tu bukan menunjukkan hinanya Islam, menunjukkan kesan daripada ajaran para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita kena akui yang sama tu. Walaupun kadang-kadang kita tak suka. Syaitan ajar Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari bahawa baca ayat kursi untuk selamatkan dari syaitan.
Nabi SAW kata, amma annahu faqad saddaqaka wa huwa kadhub. Adapun dia, syaitan itu telah cakap benar sedangkan dia seorang pendusta. Dia cakap benar, dia dusta. Ada tak pendusta cakap benar? Ada, kadang-kadang dia cakap benar. Masa time dia cakap benar, kita kata benar. Ini agama yang mengajar supaya kita berinteraksi dengan fakta. Walaupun kadang-kadang kita tak suka dengan individu itu, tetapi faktanya benar, kita kena terima ia sebagai benar. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam, syariat mereka kadang-kadang banyak perkara yang sama. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, al-anbiya ikhwatun min allad, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para anbiya ini merupakan saudara mara daripada keluarga yang macam-macam. Arab sebut auladul allad dalam bahasa Arab, maksudnya anak daripada mak yang macam-macam. Pak dia satu, mak banyak, jenis pak ni bini banyak, dia panggil auladul allad. Anbiya ni kata Nabi daripada anak daripada mak hak banyak, mak macam-macam tapi agama mereka satu. Yakni zaman macam-macam, Bani Israel lah, bangsa itu, bangsa ni, kerana setiap Nabi diutuskan kepada bangsanya, dan Nabi kita Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia. Tetapi didikan Tuhan sama dalam sebahagian perkara. Antara perkara yang Tuhan bangkitkan yang sama, dan supaya Tuhan mahu kita ingat ia sama, ialah puasa. Boleh saja untuk Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan wahai orang yang beriman difardukan kepada kamu puasa supaya kamu bertakwa. Tapi Allah ingatkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, supaya dia ingin mengingatkan kita tentang hubungan agama ini. Agama ini tidak bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah bermula daripada para anbiya sebelum daripada itu. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyu min rabbihim wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa ma, kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan asbat, anak-anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Kita kena kata kita beriman. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membezakan seorang pun di kalangan mereka. Ini agama yang kita anut ini, yang ada hubungan antara kita dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang hadir sebelum daripada kita ini. Kemudian masa Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, saya nak kena bagi masa soal jawab. Masa Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman ditulis kepada kamu puasa, Allah tak bagi tahu pula puasa bulan berapa. Dia tak kutiba alaikumusiyam fi Ramadan, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu puasa. Maka pada peringkat awal orang Islam puasa, dalam sebahagian riwayat 3 hari daripada sebulan. Berbagai-bagai riwayat dia berlaku secara tadarruj, secara berperingkat-peringkat,
sehingga Allah Subhanahu wa taala memfardukan, menurunkan titah perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan banyak perkara dalam agama ni yang Allah Taala turunkan berperingkat-peringkat untuk didik manusia. Tanda manusia ni tak boleh. Semayang umpamanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia riwayatkan bahawasanya faradallahu salata hina faradaha raka'atain fil hadar was safar. Allah Taala fardu semayang, masa dia fardu semayang 2 rakaat. Sama ada pada musafir ke pada tak musafir dan musafir 2 rakaat. Wa uqirrat fi salatis safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian Allah Taala kekalkan hak semayang musafir tu 2 juga. Cuma semayang masa tak musafir tambah lagi 2. Jadi hak kita duk semayang 2 masa musafir tu, hak tu asal lah. Yang tu asal. Dia bagi kat kita. Sebab tu setengah orang dia tak seronok. Dia rasa syok belah-belah dia kan. Nabi ni bila musafir dia qasar. Dia mungkin tak jamak. Kadang-kadang dia jamak, tapi dia sentiasa qasar. Jadi sunnahnya qasar. Setengah orang dia musafir pun, Allah, dia kata bukan berat sangat pun, buat habis lah 4. Dia bukan soal berat, tapi soal mencontohi Nabi itu sesuatu yang dituntut. Macam yang subuh kan, walaupun taklah sama macam tu, tapi yang subuh walaupun kita tak berat 2 lah juga, tak biarlah 4. Walaupun tidaklah sampai ke peringkat itu, tapi ini satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah mau orang ambil. Kemudian dia fardukan puasa. Dia letakkan kewajipan puasa ini dengan kadar cara puasa. Macam mana nak puasa? Dia bagi tahu orang puasa pada waktu sekian. Nabi puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Nabi puasa sebulan. Allah suruh contoh Nabi. Allah bagi tahu yang sebelum ni pun umat dahulu buat benda yang sama. Hadirin dan hadirat, macam mana nak puasa orang Arab tak tahu. Menurut syarak hak betul ni tak tahu, melainkan Nabi kena bagi tahu. Walaupun perkataan puasa tu dah ada. Tuan-tuan pergi jumpa orang Buddha, mereka puasa juga. Tapi mereka puasa tak makan daging. Ada puasa tak makan, minum air je. Ada puasa sayur. Tapi ia bukan puasa seperti yang disyariat. Kalau kita puasa cara dia tak sah. Sebab apa tak sah? Dia pun panggil puasa. Sebab puasa itu hendaklah seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Masa bila kita puasa? Start daripada terbit fajar sehingga kepada tenggelam matahari. Tak, kalau kita nak start daripada pukul 12 malam, tak boleh. Tak dikira. Dia kira daripada terbit fajar. Lepas daripada tenggelam matahari kita tak mau buka lagi. Kita kira lepas tarawih baru guna buka. Juga tak boleh. Walaupun ikut-ikut lagi lama lagi bagus. Tapi agama tak kira macam tu. Agama kira hendaklah mengikut Nabi SAW. Kerana Quran tak sebut bagaimana puasa ni. Dia hanya sebut puasa saja. Contohnya, teladannya hendaklah ditatbikkan melalui nas dan apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu bila orang mai jumpa Nabi, orang mai tengok agama ni mudah. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang puasa, Allah Ta'ala ceritakan tentang boleh ganti hari. Allah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Tuhan mau senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Allah Jalla wa'ala mau senang, dia tak mau susah.
Walaupun sebahagian manusia fikir lagi susah lagi bagus beragama, tak. Apabila ia menepati syarak, itu yang baik di dalam beragama. Bila ada orang dia mari jumpa isteri Nabi, dia kata Nabi macam mana? Dia kata Nabi tidur, betul dia bangkit, lepas tu dia salat, ada hari tertentu, kemudian dia puasa, kemudian daripada dicerita amalan Nabi. Tu dia makan, dia gauli isteri dia. Dalam hadis seperti mana yang tuan-tuan semua hafal, riwayat Bukhari dan Muslim, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka rasa Allah, mereka tak kata, mereka rasa macam tak banyak amalan Nabi ni dari segi perasaan mereka tak banyak sangat. Kemudian dia fikir balik, aina nahnu min Rasulillah, kita ni tak salah banding dengan Nabi. Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah dah ampun Nabi yang terdahulu dan yang kemudian, kita tak boleh banding dengan dia. Macam setengah orang kita kata kena ikut Nabi, Nabi lain. Dia kata, mereka kata dah, aina nahnu min Rasulillah, mana kita nak dibandingkan Rasulullah? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah Ta'ala dah ampun yang terdahulu dan yang kemudian. Sampai berita ni kepada Nabi SAW. Nabi tanya, mana hak duk bercakap tu? Siapa yang cakap tu? Dia tak condemn Nabi. Dia kata tak apalah Nabi korang pun, pasal Nabi Tuhan kok mana Nabi masuk syurga dah. Dalam bahasa kita lah kan, Nabi kok mana pun masuk syurga dah. Tuhan ampun Nabi. Kita tak salah nak banding diri kita dengan Nabi dalam ibadat, kena lebih pada Nabi lah. Macam tu lah bahasa dia pak, mafhum daripada maksud perkataan dia. Nabi tanya, hak mana hak duk cakap tu? Nabi kata, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, demi Allah, kata Nabi, aku orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut pada Allah dan paling takwa kepadanya. Nabi dah habaq lah, betul lah. Mana boleh ada orang lebih takwa pada Nabi? Aku paling takut pada Allah, aku paling takwa kepada Allah. Walakinni asumu wa aftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi kata Nabi, aku puasa, aku buka. Pasal seorang tu kata, inni la asumud dahr wala uftir, aku akan puasa tiap-tiap hari, aku tak akan buka dah. Seorang kata, inni la usallil laila wala anam, aku akan apa? Aku akan semayang sepanjang malam, aku tak akan tidur. Seorang lagi kata, wa inni la a'tazilun nisa, aku tak akan gaulilah perempuan. Maka Nabi jawab, Nabi kata, aku puasa, aku buka. Wa usalli, aku semayang dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menggauli wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, dia bukan di kalangan aku. Ini benda yang kita kena letak dalam fikiran kita. Kadang kala kita baca buku Tok Wali sekian lah, ustaz mana kau tulis boleh sekian lah, tulis tu pun kita pun tak tahu dia ambil sumber daripada mana. Kita pun baca wali sekian 40 tahun tak tidur kerana beribadat, kita kata hebat. Wali sekian berapa puluh tahun tak pernah hari yang dia tak puasa, kita kata hebat. Tapi Hamda ni pernah ditanya oleh sahabat, Nabi tak izinkan. Mungkin wali tu tak buat pun, mungkin orang panggil dia wali, dia tak wali. Kemudian mungkin dia tak buat, anak murid ni lebih apa,
kuah daripada sudu ke sudu daripada kuah, tambah bagi lajak. Orang apa Arab kata yubahirul qissah, spice up, tambah apa, kicap toyu sikit, bubur rempah lagi kat atas. Maka orang pun baca, oh sebenarnya tidak ada contoh yang lebih baik melainkan contoh Nabi. Sesiapa yang lihat kepada agama yang dibawa oleh Nabi, khafif, ringan, inna dina yusr, agama itu mudah. Kerana agama yang Nabi amalkan ialah agama yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, agama yang mana agama itu untuk amalan semua orang manusia, semua manusia. Sebab tu bila nak orang tanya nak beramal, setengah orang sekarang ni bila dia nak pergi kepada hebat, nak bertarekat lah, nak macam-macam lah, nak yang luar biasa daripada kebiasaan, yang luar biasa, extraordinary religion practice, religious practice, pengamalan agama yang luar biasa. Dia tak ada yang luar biasa. Hak terbaiknya Nabi SAW. Sebab itu kita kena ambil fikiran kita dalam masalah, termasuk dalam puasa ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, saya nak sebut satu dua ayat kemudian buka soalan. Kemudian Allah taala kata, faman kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun musafir, fa iddatun min ayamin ukhra. Dalam bahasa Arab dia boleh macam ni, faman kana maridan aw musafiran. Siapa yang sakit atau musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka bilangan pada hari yang lain. Itu terjemahan dia. Tapi dia kata faman kana maridan, sesiapa yang marid, man kana marid, siapa yang marid, sakit, au ala safar, ataupun berada di atas safar, di atas perjalanan, menunjukkan yang sakit boleh buka puasa. Yang musafir lagi tak duduk atas musafir, tak boleh buka puasa. Maksudnya kalau dia nak musafir pukul 12 lagi, pagi ni di rumah dia bulan Ramadan, dia tak boleh buka puasa. Sehinggalah dia memulakan musafiran dia. Dia kata kok mana pun hari ni kena sagi nak berjalan lah. Sagi gini dia kata, sagi bas pukul 12 musafir aku ke Johor, pergi tengok bola menang ke kalah, kan? Umpamanya pi, dia kata musafir boleh buka puasa. Tapi lagi dia kata, dia tak kata faman kana maridan au musafiran, siapa yang sakit dan musafir, tak, faman kana maridan au ala safar, siapa yang musafir, siapa yang sakit atau berada di atas safar. Yakni hendaklah dia berada di dalam musafir dahulu, baru dia mendapat kemudahan berbuka puasa. Hikmah syarak banyak. Mana tahu tiba-tiba bas tak jadi pergi ya, ataupun kat terbang tak boleh pergi ya, hang tak boleh musafir pada hari itu pasal faham buka puasa. Ini adalah kehalusan Al-Quran. Dan Quran kata fa'iddatun min ayamin ukhra, maka bilangan-bilangan pada hari yang lain. Maka kalau tak ni, ambil bilangan lah, satu hari dengan satu hari, satu hari dengan satu, bilangan pada hari yang lain. Maka tak betul lah orang kata kalau sekiranya buka puasa bulan Ramadan nak ganti dia tu 10 hari baru padan. Tak. Quran, arahan kita balik pada arahan Quran. Bila nak kena ganti selagi mana tak langkah tahun yang berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha kata, kana alayya saum min Ramadan, aku ada wajib puasa Ramadan ke atasku, fama astati'u an aqdi, aku tak dapat puas ganti illa fi Sya'ban, sehingga pada bulan Sya'ban. Aisyah dia tangguh ganti ya.
Nak ganti tak ada nak ganti. Sampai masuk bulan Syaban baru dana ganti. Pun Nabi SAW tidak yang menganggap itu sebagai suatu kesalahan. Kemudian selepas, nak panjang lah cerita, last selepas Allah Ta'ala cerita Ramadan, puasa boleh ganti, Tuhan cakap satu benda yang saya nak sentuh dan tuan-tuan selalu sentuh, tapi saya nak sentuh beberapa sudut. Allah kata lepas pada ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, kemudian Allah sebut syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran, kemudian Allah sebut wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Lepas habis cerita puasa, apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku sambut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Saya nak ajak tuan-tuan faham apa benda. Tuan-tuan, nak dekat dengan Allah ni, dia nak kena ada jalan sampai kepada dia. Ayat Quran ini dari segi tertib dia seolah memberi isyarat bahawasanya puasa mendekatkan pada Tuhan. Maka bila orang tanya Nabi, Tuhan mana? Nabi tak kata kalau hampa nak Tuhan, hampa kena mai kat aku lah. Hampa ejah dengan aku lah hubung hampa dengan Tuhan. Hampa semua jauh, aku Nabi, aku dekat. Allah Ta'ala tak suruh Nabi jawab macam tu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Asalnya dia nak macam ni, faqul inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Tapi oleh kerana nak gambarkan dekatnya Tuhan kepada orang yang puasa itu, faqul itu macam tak perlu ada. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Maksudnya katakanlah sesungguhnya aku dekat. Tapi Allah buang bagi nak gambarkan dekatnya Allah dengan hamba. Sebab apa hamba tanya? Sebab hamba tanya, sebab hamba selalu rasa jauh dengan Tuhan. Dan agama ini selalu diambil kesempatan oleh orang-orang yang mengaku mereka wakil Tuhan, yang mengaku mereka wakil Tuhan. Dalam sepanjang sejarah agama, kerana manusia yang beragama bukan semuanya memang mencari Tuhan, tapi ramai yang orang beragama mencari kesempatan di atas nama Tuhan. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan daripada ahbar warruhban, ahli-ahli bijak pandai agama dan ahli-ahli ibadat, yakni di kalangan ahli kitab, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta orang secara batil. Bukan Tuhan bagi tahu kaki judi makan harta orang secara batil, kaki tipu orang, tetapi golongan agama makan harta secara batil. Quran bagi tahu siapa ni? Pendeta-pendeta Yahudi ilmu banyak, ahlul kitab. Allah namakan mereka ahlul kitab. Kita kadang baca kitab je, ahlul kitab, ahli kitab. Maksudnya dia tahu belaka lah kitab tu. People of the book, orang yang tahu kitab. Tapi la yakuluna amwalan nasi bil batil, makan harta orang dengan cara batil, wa yasudduna an sabilillah, dan halang orang daripada jalan Allah. Macam mana mereka buat macam tu? Sedangkan mereka tahu kitab.
Pasal mereka tahu kitab lah. Mereka tahu macam mana cara nak ambil duit orang. Mereka boleh buat atas nama Tuhan, hampa kena bayar yang ni. Atas nama Tuhan, hampa kena bayar kat aku yang ni. Atas nama Tuhan, hampa kena bayar aku yang ni. Sehingga dalam Kristian terkenal, dia kata, as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Sepantas wang shilling tu masuk di dalam tabung tu berbunyi, sepantas itulah roh dikeluarkan daripada alam barzakh. Sehingga berlakunya kebangkitan di dalam agama Kristian menentang penyelewengan Vatican dalam mengutip duit orang yang dinamakan dengan indulgences, di mana mereka keluarkan risalah, tulis nama bapa, tulis nama mak untuk mendapat pahala. Dengan pahala ini maka dapat dibebaskan daripada neraka. Edar orang Kristian di Germany, orang Kristian di Eropah disuruh menyelamatkan keluarga mereka dengan membeli borang itu dan membayar the coins in the coffer, duit di dalam tabung peti itu, masukkan peti gereja itu. Tuhan ingatkan, inna kathiran minal ahbari wal ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil. Ramai di kalangan mereka makan harta benda orang secara batil, kerana mereka buat benda tu. Mereka banyak jalan fikir. Kalau awak nak selamatkan, mari saya doakan, awak kena bayarlah sikit kat saya. Isi borang 10 pound, 20 pound, 1 emas, 2 emas. Sebab orang awam jahil. Dan sebab tu Nabi kata, iqra'u Quran wasallallahu qabla an ya'tiya zamanun unasun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Dan riwayat Abu Daud, baca Quran, minta pada Allah sebelum datang pada satu zaman orang akan baca Quran dan minta duit daripada orang. Oleh kerana manusia rasa jauh, pasal apa kita pergi bayar duit kenapa Kristian pergi bayar duit kat padri? Kenapa Yahudi pergi bayar duit kat pendeta? Sebab dia rasa dia jauh. Kita tak sampai kat Tuhan. Kita perlukan orang tengah. Tuhan bagi tahu pada orang yang berpuasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat. Nabi tak kata apabila hamba-hamba kau bertanya engkau tentang aku, hampa semua tak sampai ke Allah, aku. Pada hadiah Nabi, turih fa inni qarib, bagi tahu aku dekat, yakni Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, sahut doa seruanku. Mereka kena sambut seruan aku. Wal yu'minu bi, beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ini perkara yang perlu kita fahamkan kepada orang awam. Kerana pada hari ini tuan-tuan, hadirin dan hadirat, apabila ramai orang nak pada agama di dalam masyarakat kota, masyarakat yang mula sibuk, bila sibuk, saya buat contohlah nak bagi faham keadaan perbezaan masyarakat. Walaupun hari ini manusia pandai berhubung, kita kenal dengan semua orang, kita kenal, kita pergi dulu kita jumpa satu orang, zaman tak ada telefon, tak ada apa, mungkin 5 tahun pula baru boleh kita jumpa. Sekarang ni saya pergi ke Antalya di Turki, ada satu global summit, Obama anjur dipilih, berapa orang dijemput daripada Malaysia, ada 2-3 orang dijemput, saya termasuk salah seorang. Pergi ke situ macam-macam datuk bandar, balik kita dapat berhubung semua duduk dalam grup, boleh tanya tu tanya ni, manusia berhubung.
Tapi manusia berhubung dengan teks. Manusia dah hilang. Sibuk ni manusia ni, teks sana teks sini. Dulu orang tak ada telefon. Orang duduk, anak satu orang pergi mengaji di universiti mana di Kuala Lumpur, nak telefon pak dia, kena telefon tu public tu, telefon kedai tu angkat. Assalamualaikum, ni Pak Cik, Pak Man tolong bagi tahu kat ayah saya Ustaz, lagi pukul 3.30 saya nak telefon. Pak Man pun lalu kok, Assalamualaikum, ni anak hang abang tadi pukul 3.30 telefon, hampir tunggu dia telefon tu. Pak Man berhubung ayah, kita berhubung dengan Pak Man. Berapa orang manusia terpaksa berhubungan face to face, menghadap, bersosial. Zaman sekarang manusia sibuk. Anak duduk dalam rumah tak cakap dengan pak, duduk tengok ni ya. Sehingga bini kata, alangkah indahnya jika aku jadi handphone, kan? Sentiasa lelaki dia pegang dan tengok. Walaupun manusia sibuk. Kemudian manusia macam-macam penipuan. Manusia cari mengejar dunia yang hebat ni. Manusia masih rasa dia tak ada masa. Walaupun perhubungan dia banyak, hari-hari dia nak kena chat dengan ramai orang, daripada menteri, orang bawah semua dia nak kena ambil tahu apa dia tu kata. Dulu kita tak peduli pun. Akhirnya manusia sibuk dan jauh daripada keluarga mereka, jauh daripada Tuhan. Manusia rasa dia nak kembali segera kepada Tuhan, nak cari jalan pantas, sepantas handphone dia. Lalu dia datang ke masjid, dia tengok ceramah agama, tapi dia tak tahu jalan kepada Tuhan. Dan ada orang mudahkan dia, ambil kesempatan. Tak payah kalut-kalut, main minum ayak saya, insya-Allah terus okey. Main salam dengan saya, ramai orang ambil kesempatan. Dulu bila kita mengamalkan sunnah, orang faham solat, amal akhlak Nabi, lah amalkan sunnah, makan minuman sunnah, 25 ringgit. Agama dikomersialiskan. Semua orang fikir, apa yang boleh saya buat duit dengan agama ni? Bulan puasa, kalau saya ustaz, apa benda pula saya nak jual? Bukan saya kata semua. Hatta orang yang datang ke masjid ni tak ada lah, ni masjid di Zimbabwe. Hatta orang datang masjid, jadi EJK masjid, belum tentu dia memakmurkan rumah Allah. Mungkin dia nak pegang kuasa, sebab tu walaupun dia tak larat, tak bagi ke orang juga. Mungkin kerana dia nak menjadikan itu aktiviti sosial dia. Mungkin dia nak mengekalkan pengaruh di tempat dia. Hatta orang politik, hatta orang yang bagi sedekah ke masjid, dia mau nama dia disebut. Lalu kita tidak tahu lagi hakikat agama. Orang lebih banyak mencari habuan dunia. Kata Nabi, wa baturiyatid dunya bi'amalil akhirah, dicari dunia dengan amalan akhirat. Ketika ini orang keliru. Semua hak cari itu, tuan-tuan, hak saya amal ni, inilah yang Nabi kata, tuan-tuan untuk dapatkan fadilat ni, ambil 12 ringgit setengah. Habis daripada ceramah ni, beli. Manusia campur antara amalan akhirat dengan kepentingan peribadi. Pasal apa ada pasaran? Sebab orang rasa jauh dengan Tuhan. Kita tak boleh sampai, mufti boleh sampai, kita tak boleh sampai, tok syekh boleh sampai, kita tak boleh sampai, ustaz boleh sampai. Bila tanya ustaz, macam mana saya nak balik pada Allah? InsyaAllah ikut saya, ambil apa-apa ni produk saya. Dia macam tu. Tapi Nabi tak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qariban. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat. Sebab Nabi tak ada kepentingan dakwah melainkan untuk dakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Dia seru ke jalan Tuhannya, dia tidak seru ke jalan poketnya. Maka sentiasa dakwah itu, ramai orang nak jadi pendakwah. Sebab pendakwah kereta cantik, makan bagus. Lepas ceramah ni saya pun dapat makan apa?
Datang Facebook orang ambil gambar, nak makan sebut kata Hamka kan, pakai baju hebat, pisang sesikat di bawah, number one dress dulu zaman tu, bekasnya diminum orang. Kalau nak kahwin, bismillah. Bukan salah untuk menghormati orang saleh kalau benar-benar saleh, tapi saleh itu bukan penceramah. Saleh orang dekat dengan Allah. Jadi mufti belum tentu saleh. Jadi mufti belum tentu dekat dengan Allah. Mufti bukan Tuhan lantik, bukan Nabi lantik, kerajaan lantik. Ustaz kita lantik. Kalau kita tak panggil ustaz, dia orang panggil encik je lah. Maka dengan itu, kadang-kadang manusia jauhkan orang dengan Allah. Agama ajar, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan bagaimana nak menjadikan kita ni dekat dengan Tuhan sedangkan kita rasa kita sentiasa jauh dengan Allah? Ialah dengan antaranya dengan, bukan dengan cara hanya kita duduk cakap dekat-dekat, tapi ialah dengan cara mendekatkan diri pada Allah dengan menunaikan titah perintahnya. Salah satu jalan terpantas dekat pada Tuhan ialah dengan berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Saya jawab soalan sampai pukul berapa boleh jawab soalan ni? Permit polis. Ni pasal Pulau Pinang, boleh tak apa? Saya boleh keluar permit. Minta jelaskan tentang hadis mauquf. Bagaimana ulama hadis boleh tentukan kata-kata sahabat sebagai hadis sedangkan sahabat tidak menyandarkan kata-kata mereka kepada Rasulullah. Ada riwayat sahabat yang hanya terhenti kepada sahabat, kita panggil mauquf. Maksud dia tak diangkat kepada Nabi SAW. Sebahagian kata-kata Abdullah bin Mas'ud dan seumpamanya kan, ma yaral muslimun hasana fa huwa indallahi hasan. Apa yang orang Islam nampak baik, maka dia di sisi Allah baik. Kata-kata itu tidak marfu', umpamanya tidak diangkat pada Nabi. Jadi kita kena bezakan, ada kata-kata yang sahabat kata. Apa yang sahabat kata yang merupakan pendapat sahabat, di dalam sebahagian mazhab termasuk mazhab Imam Syafi'i, dia bukan hujah. Kerana Imam Syafi'i menganggap bahawasanya pendapat sahabat itu sama dengan pendapat orang lain juga, jika sekiranya tidak ada dalil yang menyokong pendapat mereka. Terkenal kata-kata Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh dan kita juga tokoh dalam mazhab. Tetapi ada pendapat ataupun kata-kata sahabat dia tak sandak kat Nabi, tapi kita faham benda tu mesti datang daripada Nabi. Umpamanya jika sahabat menceritakan tentang syurga dan neraka, benda ghaib, unseen, ghaibiyat, yang mustahil dia boleh create, yang tu bukan ijtihad, bukan pandangan hukum, kita panggil mauquf bi hukmir rafa'. Dia itu mauquf tetapi hukumnya hukum dia marfu'. Pasal mustahil dia, walaupun dia tak kata Nabi kata, kita tahu benda tu tak mungkin mari daripada dia, melainkan kita tahu bahawasanya dia ambil daripada riwayat Israiliyat, seperti sebahagian daripada riwayat Abu Hurairah umpamanya, yang mana didapati dia sebut kisah-kisah yang lama yang dia ambil daripada Ka'abul Ahbar, yang mana bukan daripada sumber daripada Nabi SAW. Ini dalam ilmu hadis, yang mesti hanya akan dipahami oleh orang yang mendalami dalam ilmu hadis ni. Kemudian ada umpamanya apabila sahabat kata kunna, kami dahulunya, dia tak kata Nabi kata, maka itu dihukum rafa'. Contohnya, kunna nara al-ijtima' indal ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyaha. Kami dahulunya berpendapat berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan, menghidangkan makanan, termasuk dalam hukum meratapi mayat, yakni dilarang. Dia tak kata Nabi kata, dia kata kunna, kami dahulunya. Jadi kunna itu tak boleh dipahami zaman dulu. Kunna itu merujuk kepada mereka pada zaman Nabi SAW. Kunna itu rafa', walaupun dia tak kata Nabi kata, hukum dia hukum hadis.
Ini banyak dalam banyak bab yang ni kena bab khusus lah. Dia tanya, adakah isnad hanya untuk orang Perlis, TV isnad? Tu jatah mufti Perlis. Kalau seorang itu meninggalkan puasa atau puasanya terbatal, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, adakah perlu membayar fidyah, kifarah, atau cukup sekadar hanya mengqadakan puasa? Jika seseorang itu meninggalkan puasa dengan sengaja dia tinggal, tak apa, hari ni tengok makanan sedap dah, aku tak puasa, esok boleh ganti. Pertama, dia memang wajib ganti, tetapi dia berdosa besar. Kerana bukan maksud bulan Ramadan ni siapa tak mau puasa bulan Ramadan ganti bulan lain, tak. Hanya yang boleh buka orang yang ada kelonggaran saja. Macam sebahagian orang buat layang buruk, kalau kita nak menggauli isteri kita juga, kita buka dulu, lepas tu baru kita gauli isteri kita, kena sehari ganti. Kalau sekiranya kita terus gauli, kena 2 bulan berturut-turut. Dia ingat apa? Pertama, dia tak boleh buka, hak kawan yang ajak tu salah. Mana boleh satu orang pergi buka puasa tanpa sebab? Quran kata, faman kana maridan aw ala safar, siapa yang sakit dan musafir. Awak tak sakit dan tak musafir, tidak ala safar, di atas pemusafiran, kamu tidak atas pemusafiran, maka tak boleh. Dia berdosa, dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mencuri satu barang ataupun wang, adakah bila kita telah menggantikannya dikira sebagai hutang? Tidak mengganti. Adakah bila kita tidak ganti balik barang yang dicuri walaupun sudah bertaubat, adakah dianggap diakhiratkan juga? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, taubat bagi yang membabitkan hak hamba. Katakanlah kita ni curi duit 24 bilion ataupun 24 ringgit, sama sajalah, curi lah, kena berganti balik lah, kan? Siapa yang curi duit orang kemudian kita taubat, kita kata lepas kita curi ni kita taubat lah, duk ada simpan kat kita 2, 3, 40 juta. Siapa yang taubat artinya dia menyesal di atas, bukan taubat ni maksudnya astaghfirullahalazim, taubat dah, tak. Taubat artinya dia menyesal di atas apa yang dilakukan. Tanda dia menyesal, dia mengembalikan benda hak orang tu. Jadi kalau kita curi rumah sebelah tu, kita bagi baliklah hak dia punya. Kerana syarat taubat yang membabitkan hamba lain, kena kembalikan harta dia. Katakanlah masa taubat tu reta tu pun tak ada, kita taubat dengan Allah, kita mohon keampunan dengan dia, harta ni pun dah tak ada dah, kita minta Allah ampun, mudah-mudahan Allah ampun kita. Dan kita azam, kalau kita ada kita bagi balik lah, kalau tak ada kita taubat. Tapi kalau kita curi harta orang, kemudian kita taubat, harta dia duduk dalam hak kita, kita tak bagi balik, kita dah taubat dah. Kita tipu tanah orang pun 70 ekar, kawan tu tinggal selai sepinggang, kita kata aku lah taubat dah pergi Mekah, hak tanah ni aku punya lah. Kita wajib kembalikan untuk dia. Jika tidak, tanda kita tidak bertaubat. Tanda seorang telah murtad, sama ada dia sedar atau tidak bahawa dirinya murtad. Tuan-tuan, orang yang tak tahu, dia tak boleh jadi murtad. Jahil tak murtad. Kadang-kadang ni ada orang yang mudah sangat duk bagi orang murtad, tuduh orang murtad, tuduh orang dengan tuduhan-tuduhan. Tuan-tuan, dalam banyak sejarah manusia ini sesat di atas dua. Sama ada dia sesat kerana dia cuai tak mau mengamalkan agama, ataupun dia sesat kerana berlebih-lebihan nak mengamalkan agama lebih daripada yang disukat oleh Nabi.
Sebab itu Quran kata la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Nabi sebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i, iyyakum wal ghulu fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu fid din. Jangan kamu melampau dalam agama, kerana rosak orang sebelum daripada kamu yang melampau dalam agama. Termasuk yang melampau dalam agama, yang ceramah, yang habaq orang lain murtad hanya atas andaian, melampau agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, Nabi SAW menyebut, Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun yaqra'ul Quran hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi ghayyarahu wansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Hadis Huzaifah Ibn Yaman. Nabi kata, aku paling takut sekali ialah seorang lelaki yang baca Quran, hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, apabila sampai dia tu nampak hebatlah dengan Quran tu, nampak kaitlah dia dengan Quran tu, ceramah baca ayat syakallah dia, wa kana ridaan lil Islam, wa kana ridaan lil Islam, dia tu nampak pembela Islam, ghayyarahu, dia ubah, tak sama ajaran dia macam dalam Quran, wansalakha minhu, dia keluar daripada ajaran Quran, wa nabadahu wara'a dhahrihi, dia paling Quran di belakang dia, wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk, dia pergi ke jiran dia dengan pedang dan dia tuduh orang lain syirik. Dia tuduh orang syirik. Hak kaki baca Quran, hak ceramah ni, hak tahan Islam ni. Huzaifah tanya, faman awla bisyirk, al-marmi amir rami? Wahai Rasulullah, siapa dia yang lebih dekat dengan syirik kali? Hak tuduh orang tu kah hak yang kena tuduh? Nabi kata, balir rami, yang tuduh orang syirik itulah dia yang dekat dengan syirik. Artinya murtad ni tak apalah, tapi jaga-jaga dengan puak yang suka memurtadkan orang, yang disebut sebagai khawarij di dalam sejarah agama. Orang yang tak tahu, dia tak boleh murtad. Murtad ni tak boleh kata, ha murtad dah, ha aku murtad, tak pasal pun, tak boleh. Dia bukan murtad ni, dia sengaja nak mencabar Allah dan Rasul, merendahkan Allah dan Rasul, baru dia jadi murtad. Sebab itu di dalam hadis Nabi cerita bagaimana satu hamba Allah yang Nabi kata Allah ni suka dengan taubat hamba lebih daripada seorang hamba yang duduk naik kenderaan, naik unta dia pergi ke padang pasir, unta dia lari padang pasir, bila unta lari duduk padang pasir sayup lautan, nak pergi ke mana pun tak tahu, tunggu hari nak mati je lah. Kalau dah kenderaan tak ada, nak pergi kanan kiri pun tak tahu, dia duduk tunggu nasib dia, matilah aku tengah padang pasir ni. Tiba-tiba dia buka-buka mata, tengok-tengok kenderaan dia ada balik tepi dia, mai balik, seronok terlajak. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hamba aku dan aku Tuhanmu. Dia nak kata sebenarnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ya Allah, engkau lah Tuhanku, aku hambamu. Seronok terlajak. Nabi kata Allah lebih suka dengan taubat hamba lebih daripada dia ni yang sampai tersilap benda simple macam tu pun. Maksudnya kata para syurah hadis, kalau satu orang tersasul, tersilap, dia tidak dikira sebagai murtad. Sebab tu kita jangan mudah-mudah murtad. Benda yang boleh ditakwilkan, tak boleh dituduh murtad. Cakap dia tu boleh faham banyak benda, kita tak boleh. Hanya kita boleh murtadkan orang tu apabila benda tak boleh diberikan apa-apa lagi tafsiran melainkan murtad. Hatta para ulama kata kalau orang gantung salib di dada dia, itu tasyabbuh dengan perbuatan kafir yang hanya khusus untuk orang kafir. Pun sebahagian mereka kata kalau dia tak mengagungkan agama tu, dia hanya berdosa, melainkan dia kata dia suka dengan Kristian, baru dia tak dihukum juga.
pada sisi muhaqqiqin, ahli tahqiq. Sebab itu hati-hati dengan orang musta'jilin, orang yang qillatul faham, kurang faham tapi lajaknya lebih di dalam hukum. Seorang yang pekerja kilang berat yang mana memerlukan tenaga di bulan Ramadan, adakah boleh berbuka puasa sama seperti hadis orang musafir? Para fuqaha ada menyebut contoh orang yang kerja di arang batu, yang mana kerja yang susah. Kalau itulah pekerjaan dan itulah sumber dia tak ada dah. Kalau dia tak kerja yang tu, tak ada lah dia, dan dia tak mampulah untuk dia meneruskan pekerjaan dia, melainkan dengan dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka dia termasuk dia orang yang sakit, ataupun dia termasuk orang yang diberikan keuzuran kerana keadaan yang seperti itu. Hendaklah dia ganti pada tempat yang lain. Tapi kalau dia ada dua pilihan, dia boleh pada hari lain dia minta cuti pada Ramadan, dan dia dapat pendapatan pada bulan lain, dia hendaklah lakukan hal itu. Melainkan dia tak ada pilihan, dan itulah satu-satunya sumber makan dia, sumber kehidupan dia, maka ketika itu dia mendapat keuzuran. Nak kutip derma sekali insyaAllah. Ada soalan 60-an ni, saya jawab kemudian. Ada soalan? Ni soalan. Dengan RM1 sekali ni. Duit borang apa ni? Apa hukum seorang yang suka marah terlampau? Nabi jumpa satu orang tanya, "Usini ya Rasulullah." Pesan kat aku, ya Rasulullah. Nabi kata, "La taghdab." Jangan marah. Wa karrar, dia pun minta lagi 2-3 kali. Pesan kat aku, Nabi kata, "La taghdab." Jangan marah. Jangan marah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kata sebab dia ni memang kaki marah. Jadi Nabi duk pesan hak tu kat dia. Kat orang lain Nabi pesan benda lain. Ada orang memang kaki marah. Sebab tu bila orang tu marah juga, dia jangan cakap. Dia berdiri, dia berwuduk, ataupun dia berdiri, dia duduk. Tetapi ada bab yang kita disuruh marah. Orang buat mungkar yang ternyata mungkar, cool, relax, dah kena marah. Anak kita buat benda yang mungkar, takkan kita nak biar? Tak usah, jangan marah. Kita kena marah kan? Nabi SAW kena marah. Jadi marah kerana cari redha Allah tak apa, cuma bagaimana kita bertindak apabila kita marah. Hendaklah bertindak dengan batas-batas yang diizinkan oleh syarak. Saya jawab hal lain dulu. Lagi saya jawab soalan siapa tanya apa itu wasabi. Ada tak hadis sahih melarang kanak-kanak semayang di saf bersama dengan ibu bapa apabila semayang tarawih hampir semua? Masjid, kanak-kanak akan buka kelab di belakang berlari bising. Ini adalah perbuatan sebahagian orang yang tak mesra kanak-kanak. Di sini tak ada lah, saya cerita ni di Colombia. Sebahagian orang dulu muda-muda dia tak main masjid. Bila pencen dia main masjid, dia jadi gangster masjid. Budak-budak main masjid, baru masuk masjid dia abang, jangan bising budak baru main, tak cakap apa lagi. Sebab tu kita heran, pasal apa budak-budak minat tempat hiburan, tak minat masjid? Pasal apa budak-budak bising? Sebab kita yang bagi dia bising. Nabi SAW salat dalam hadis Anas. Nabi salat, Anas salat di belakang Nabi. Wa sallaitu wara'ahu wal yatimu wa sallaitu ana wal yatimu wara'ahu. Aku dan yatim semayang belakang Nabi. Budak yatim kecil semayang tepi Nabi.
Ibnu Abbas semasa dia duduk di rumah Maimunah, tengah malam dia tengok Nabi semayang tahajud. Dia semayang di kiri Nabi. Fa akhadhani wa ja'alani an yamini. Nabi pegang tangan kepala, dalam sebagian riwayat fa akhadha bi ra'si. Nabi pegang kepala dia. Nabi pusing dia, dia duduk sebelah Nabi. Ketika itu umur dia lebih kurang 6-7 tahun ya. Dan ada riwayat Hasan dan Husain, mereka tu panjat di atas belakang Nabi. Sahabat tunggu lama Nabi sujud. Nabi kata, aku tak mau kacau dia, biar pergi selesai dulu. Buat apa Nabi? Dan ada riwayat Nabi dalam Bukhari, Nabi SAW ketika salat dukung cucu dia, Umamah binti Abi As, perempuan, cucu perempuan, dukung ketika salat. Bila nak sujud Nabi letak, bila nak bangkit Nabi pegang balik. Jadi pak ke mak boleh dukung. Main-main masjid, dia kata budak-budak di belakang, walaupun budak tu duduk dalam saf tu, orang tua tu main lambat, dia tolak budak tu pergi belakang. Punya gangster. Nabi larang kita ambil tempat orang, halau orang ambil tempat dia, atas alasan kalau budak sentuh batas satu saf. Kalau sentuh dengan khinzir pun, minta maaf sebut, pun tak batas satu saf punya kita rendahkan nilai pemikiran kita. Kononnya budak-budak ni tak bersunat, ada najis. Kita tanya dia, najis duduk mana? Najis duduk bawah kulit tu. Oi, kalau bawah kulit dia kira, bawah kulit pakcik pun nak kena kira jugalah. Pasal apa nak kira bawah kulit dia saja? Sebab tu maka bila budak-budak duduk sama-sama mereka bising lah. Kawan ni cuik, kawan ni cuik, kawan ni. Padahal kalau dia duduk tepi pak dia ataupun tepi mak dia, dia tak bising lah. Ketika itu dia belajar salat. Itu yang Nabi kata, muru auladakum bis salah. Suruh anak kamu semayang. Macam mana nak suruh dia? Kena tunjuk contoh dia. Dia semayang tepi kita, dia rokok tepi kita. Kalau dia mewah, dia sama dengan kita lah. Yang demikian sebahagian kita para fuqaha sebut, sebab bawa anak duduk di tepi supaya ajak mereka. Mai orang tua ni dia pun baru semayang masa pencinnya, tapi punya gangster, budak-budak belakang. Ini semua contoh akhlak yang buruk yang ditunjukkan oleh sebahagian orang yang datang ke masjid, sehingga budak-budak rasa tak mesra di masjid. Masjid Nabi memang budak-budak ramai pun. Kata Anas, kana Nabi idza sami'a buka as-sabi khaffa salatahu rahmatan li ummihi. Nabi apabila semayang tengah terangisan budak, Nabi ringankan semayang dia kerana Nabi kesian kat mak dia. Tapi semayang tarawih atau imam tak salah, dah ramai kan. Jadi dia semayang. Pasal apa budak bising di belakang, pak pergi bangkit pakcik tu. Pusing budak-budak ni. Bila balik, ambil mereka duduk tepi kita. Lepas tu kita tak mesra, kita budak-budak lah ni bukan suka dah dengan masjid. Masjid jadi tempat orang tua-tua Pasal orang tua-tua yang main gangster semua. Sini tak ada, ni cerita di Colombia. Yang main semua tunjuk dia punya apa? Kalau dia perlih, kita keluarkan edaran dalam khutbah, dia bagi tahu jangan duk tunjuk ni. Orang nak galak orang main masjid, budak-budak main, dia belajar supaya dia sayang dengan masjid. Seorang lelaki yang mu'allaqatun qalbuhu bil masajid, lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Sini tak ada cerita lain. Apa lagi soalan ni? Masyarakat ada kala keliru apabila didedahkan dengan pelbagai pendapat dalam agama, khususnya perbezaan hukum syarak antara mazhab-mazhab. Minta nasihat Tuan Mufti. Masyarakat bukan keliru, tapi masyarakat dikelirukan. Sebab kita tak pergi mengaji secara terbuka. Bila main dalam masjid, tak boleh kita mengaji hak ni, hak nu jangan.
Maka kita tak terbuka, sedangkan dunia Islam ni terbuka. Kenapa kita pergi Mekah kita tengok? Kita suruh tengok berbagai-bagai orang, berbagai-bagai mazhab, amalan. Kita kena belajar. Jadi kita cerita macam ni, orang ni amal macam ni, kenapa orang ni tak baca kunut, kenapa orang ni baca kunut, supaya bagi tahu dalil mereka. Jadi adanya muqaranah, fiqhul muqaran, fiqh perbandingan. Bila orang mengaji di masjid, oh dia tahu banyak. Tapi bila ustaz tu sendiri, sini tak ada lah, setengah ustaz dia tak tahu. Dia pun kata, jangan kita satu mazhab yang mengaji, jangan duk mengaji banyak-banyak, salah. Takkan semazhab lain salah. Imam mazhab lain, Imam Malik, imam guru kepada Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, walaupun Abu Hanifah Imam Syafi'i tidak pernah jumpa dengan dia, tapi dia mengambil ilmu daripada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Imam Ahmad ambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Semua mereka berhubungan. Kata Imam Syafi'i, an-nasu fil fiqh iyal ala Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh itu terhutang budi dengan Abu Hanifah. Dan Imam Malik sebut, Syafi'i hujjati amam Allah, Syafi'i hujah aku depan Allah. Imam Malik puji keilmuan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bagi tahu pada anak dia bahawa Imam Syafi'i antara 6 yang dia doa sentiasa waktu tahajud kepada Allah. Wasyafi'i linnas kasyamsu lil ard. Syafi'i kepada manusia itu bagaikan matahari kepada bumi. Bagaimana mereka menghormati, maka mempelajari ilmu. Tapi bila kita mengaji satu je, lain daripada hak kita pernah amalkan, oh salah, ni sesat. Tak mungkin, ini imam. Ada perkara yang mungkin kita tak tahu semua. Ada mungkin benda yang dalam mazhab kita mungkin tidak begitu tepat. Saya buat contoh bagi mazhab orang dulu, tak kira marah buat mazhab sendiri. Dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya, dia sirkan amin, waladdallin, amin, kita tak dengar. Sedangkan dalam hadis-hadis jelas amin, sahabat sebut. Dan masjid Dajj, masjid itu berdengung dengan bunyi amin. Dengan menghormati Abu Hanifah, tapi kita rasa pendapat ni tak boleh pegang. Tak apalah, bukan kena kata Imam Hanafi sesat, kerana ada hadis. Dalam mazhab Malik umpamanya, dia kata bismillah tak perlu, alhamdulillah, tak digalakkan pun dalam semayang fardu. Kita kata pendapat ni dhaif, walaupun dia bagi hujah-hujah dia. Kemudian dalam mazhab khilaf pula, sir ataupun jahar dalam kunut umpamanya, mazhab lain tidak kunut, mazhab Syafi'i kunut umpamanya, mazhab lain melihat ia sebagai dhaif. Kalau tuan-tuan pergi ke Perlis, bukan kerana dia Wahabi, tapi ia mazhab lain juga tidak kunut. Oh tak kunut, oh sesat. Takkan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali semua sesat. Ada orang Malaysia pi Masjidil Haram tak mau semayang di Masjidil Haram sebab tu imam tu makan wasabi. Dia kata tu imam Masjidil Haram tu tak mazhab Syafi'i. Sehingga begitu kita dijumutkan dengan fikiran keluasan agama ini. Kalau imam Masjidil Haram, Masjid Nabi pun sesat, tinggal apa lagi? Waktu tanya, yang dia fikir lain pada dia saja, Wahabi. Sampai orang pun heran, Wahabi tu apa? Seorang tu tanya saya, Wahabi apa? Saya tak tahu, makanan Jepun ke? Sebab apa? Sebab tak mengaji fiqh muqaran, keluasan fiqh. Saya selalu sebut benda mudah untuk faham. Tuan-tuan pergi ke Perlis umpamanya, harum manis wajib zakat. Fatwa kita. Sebab memanglah tak ada dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i padi je lah, ataupun makanan qutul asasi atau qutul balad, makanan asas negeri. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, apa saja yang keluar daripada muka bumi ni yang menghasilkan hasil, maka dia wajib zakat. 80 pokok harum manis, pendapatan tuan dia 120,000. Kalau musim menjadilah, tahun ni korang jadi. Tuan-tuan pergi harum manis kena
RM50 sekilo. Pasal tak ada tau ni, sampai RM50. Lebih kurang jangan beli lah, 40 boleh lah. Tu pun tinggi. Dia normalnya 25, 30. Tapi dia pas ni mungkin 30 ke atas lah. Tokek padi berapa ribu ya dapat satu musim. Harum manis lagi mai. Takkan harum manis tak kena zakat? Walaupun mazhab Syafi'i kita tak kena, tapi kita pilih mazhab Abu Hanifah kerana itu lebih memberi manfaat untuk orang miskin. Takkan nak kata sesat boleh campur mazhab. Takkan Abu Hanifah sesat. Yang sesat fikiran kita. Sebab apa? Kita ni faham kita mazhab tu pun kita tak tahu apa. Sebahagian orang dia amal. Pasal apa ambil duit orang ni? Imam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mana? Mazhab Syafi'i bukan Syafi'i bin siapa kampung kita tu. Syafi'i ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah, meninggal tahun 204. Imam Syafi'i itu dia tak ada Facebook. Imam Syafi'i itu kitab dia Ar-Risalah, Al-Um. Jadi tak boleh tanya ustaz amal tu mesti Imam Syafi'i. Tak, itu ustaz kampung kita. Kalau dia kata ini kod daripada Imam Syafi'i dalam Al-Um, itu Imam Syafi'i ya. Kalau tidak semua orang dakwa Imam Syafi'i. Sebab itu maka dakwaan, sebab apa? Orang yang dakwa ni banyak, pertama mungkin dia tak tahu, kedua mungkin kawan tu dia pening kepala, bila orang tanya dia banyak sangat hukum, dia tak kerti. Orang kata pasal apa orang amal macam ni? Tak salah, sesat semua tu. Dia bukan sesat, senang. Dia tak tahu kan? Dia pergi tengok Arab ambil air semayang, sapu stokin kat atas. Dia tak tahu, dia tak pernah tengok. Dia duduk kampung dia mengaji khuf dia mengaji kulit. Dia tengok yang ni stokin apa? Kain. Sesat dia kata. Dia kira ayat dia sesat je. Maka dia keliru. Ada bab al-mas'u 'alal jawrab, sapu di atas jawrab. Fik ni luas. Siapa tak mau ambil tak apalah. Fik ni luas. Sebab itu mengaji bagi kepelbagaian. Bukan keliru tu kerana orang awam keliru. Orang awam pakcik tua tuan-tuan. Saya pergi Mekah, Madinah, Mekah, Allah kadang-kadang fitnah zaman ni. Pakcik tua usaha nak masuk ke Raudah tu, Raudatul Rasul tu, antara rumah dengan mimbar. Kita ingat kok dia nak boleh 2 rakaat situ. Kalau tengok susah lah tua. Masuk pakcik tu punya susah. Macam buat pulang handphone telefon tak. Rupanya nak update Facebook dia. Saya tengok orang tua ni barangkali 80 dah umur ni, bersusah payah kerana nak tangkap gambar untuk Facebook. Fitnah. Tuan-tuan, zaman dulu kita tengok komputer pun tak faham. Orang mula-mula komputer main takut meletup. Hari ni orang pandai. Semua device yang canggih-canggih di ujung jari ni, smartphone, pakcik, makcik semua tahu dah macam mana nak WhatsApp, macam mana nak buat, pandai. Teknologi tinggi. Pasal apa? Pasal dibiasakan. Cucu ajak, anak ajak, semua orang lain ada. Pasal apa nak mengaji tentang perbezaan mazhab apa semua tak boleh? Pasal tak dibiasakan. Masjid tak kata tak boleh mengaji, sebagai orang kata. Pasal apa tak boleh mengaji dalil? Jangan mengaji dalil banyak-banyak. Kita orang awam tahu hukum saja. Dalil ustaz je tahu. Ustaz pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak dibiasakan. Nabi kata ad-dinu yusr, agama itu mudah. Bila dia tak biasa, orang tanya dia tak tahu. Orang dulu ilmu tak ada. Kanser, penyakit kanser, penyakit apa, tak tahu ilmu. Pi kat Tok Bomo bubuh layak ni, tengok ni siapa tak nampak mata apa kan, tengok ni tak lain ni hantu raya. Hantu raya kena selalu. Hantu raya pun tak ada persatuan apa, tak boleh tahan diri lah. Jadi Tok Bomo pergi kata hantu raya, habis dah Tok Bomo ubah sikit, itu kata hantu raya dah Tok Bomo. Pelesit lah kot. Sebab ilmu tak ada. Orang kampung pun kata itulah mak hang tu bukan apa, pelesit duk makan. Pipi tengok doktor, dia rupanya kena kanser. Sebahagian orang ilmu tak ada.
Orang habaq tentang pandangan hukum yang berbeza-beza. Orang tanya ustaz, ada ustaz tu kata pandangan hukum Wahabi ya. Macam tu untuk raya tu. Pasal dia tak tahu pandangan itu ada, dia tak baca kitab banyak. Kita ada 4 mazhab yang masyhur, macam-macam kaul. Pergi tengok, pergi Mekah tengok macam-macam. Kesemua ni keluasan agama. Tidak ada siapa mengkafirkan yang lain. Agama ini luas. Sebab itu maka buka minda kita, baru kita boleh jadi orang bijak. Dia tanya apa pasal negeri lain tak sama dengan Perlis. Negeri lain duduk di utara, Perlis duduk di selatan. Macam tu. Apa yang tak sama tu? Depa semayang 6 waktu, kita semayang 5 waktu. Tu orang tanya yang tak sama tu apa? Orang kita yang tak sama dengan kita salah. Saya tanya dia agama turun mana? Dia kata agama turun kat Putrajaya. Oh payah. Agama turun di Mekah. Agama turun di Madinah. Kalau nak kira logik kena sama dengan yang sana lah. Tapi dia kata nak kena sama dengan hak di mana tu. Kalau nak kira logik lah, walaupun itu bukanlah semestinya indikator yang paling tepat, tapi kalau nak kira logik mesti kira tempat hak dia turun lah. Ini adalah benda yang sama tu sama apa? Kita hang kena amal bagi sama dengan aku ke? Hang kena amal bagi sama dengan Quran dan Sunnah. Dan inilah benda yang penting dalam hidup kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, agama inna ad-dina yusr, agama ini mudah. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, tidak ada siapa yang memayah-mayahkan agama melainkan dialah yang akan tewas akhirnya. Agama ini luas, umat Islam ini besar. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua dakwah kita inilah dakwah yang menyeru semua orang masuk ke dalam rahmat Tuhan. Agama ni perlu dibuka untuk semua orang. Orang di padang pasir tak macam orang universiti. Agama ada bahagian untuk dia, untuk dia faham agama. Orang yang sakit tak boleh semayang berdiri, dia ada peruntukan untuk semayang, dia duduk. Orang yang musafir tak boleh berpuasa, ada peruntukan untuk dia. Agama membuka dada seluas-luasnya. Semua manusia, siapa saja yang berhajat kembali kepada Allah, boleh kembali kepada Allah. Yang penting dia mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama bukan eksklusif untuk golongan mufti, ustaz dan tok guru saja. Agama untuk semua orang. Nak faham agama bukan kerana ada mikrofon, kena tafaqquh, kena mengaji agama. Agama tidak terhimpun dalam satu mazhab sahaja. Semua mazhab-mazhab Islam, imam-imam mazhab Islam ialah imam-imam yang mu'tabar, dan mereka merupakan tokoh-tokoh yang dianggap mulia dan dihormati di kalangan umat ini dan dijadikan rujukan. Maka inilah agama din yang besar yang semua kita mengambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Selamat berpuasalah lambat lagi. Insya-Allah kita puasa pada berapa bulan? Berapa bulan? 6 hari bulan. 6 tu tentu dah lah. Dia Malaysia ni, dia gabung antara falak dan antara hisab dan ru'yah. Hisab dengan ru'yah ni akhirnya dia macam ni lah. Kalau hisab kata besok tak puasa, tengok bulan ni muncul juga. Di Malaysia ni sejarah pernah nampak anak bulan, saya ingat tak sampai 20 kali kot. Sejak dia tengok. Kali terakhir saya rasa nampak, tak silap saya 2010 kot. Semua pantai timur, tempat tengok anak bulan pantai timur, sekali pun dalam sejarah tak pernah nampak. Pantai Selatan, Kelantan, Terengganu, Perlis, sekali pun tak nak nampak.
Serta Penang pun sama, aku ingat dalam rekod dia sekali pun tak nak nampak. Haduk nampak tempat lain berapa kali kita nampak, 3-4 kali, saya ingat tak sampai 20 kali. Haduk kata puasa tu sebab atas dasar hisab. Macam ni ya, katakanlah dia kata hak nak main ni, contohlah, tuan-tuan nak tahu macam mana kira? Tak payah cerita tak, kan kira dia kata 6 hari bulan menurut hisabnya, menurut falaknya 6 hari bulan puasa. Tengok 5 kan, tidak 7 lah kan. Ataupun dia kata, katakanlah dia kata 6 hari bulan, 7 hari bulan, dia kata 6 hari bulan tak nampak. Kalau contoh dia kata 6 bulan tak nampak, menurut kiraannya tak puasa lah. Hak kali ni puasa, menurutnya tak puasa. Tiba-tiba tengok ada dia, kalau dia okey, ketika itu dia pakai ru'yah lah, dia ke tepi kalah dia hisap tu. Tapi benda tu macam susah nak berlaku lah. Tapi kalau dia andaikan tengok tak ada, tapi di segi hisapnya memang ada, dia pakai hisap. Hak 6 hari bulan ni dia pakai hisap lah, walaupun dia tahu dah tengok tak nampak, tapi tiba-tiba tengok ada, hisap ada, okey lagi lah. Kalau tengok tak ada pun dia kira ada, dia kira puasa. Jadi bila dia pun kata nak buat, biasanya tengok mufti kena pergi kan, dia pun kata kita nak kena sampai berapa jam, 7.47 barulah kita penghabis untuk time tengok tu. Saya kata nak tengok apa lagi dah, hampa putih dah kan. Jadi macam tu lah. Tapi artinya 6 tu dia keputusan dari segi hisap lah kita puasa. Ulama khilaf dalam hal ni, khilaf dalam hal ni, panjanglah cerita hal ni, tapi kiranya 6 hari bulan puasa lebih kurang, insyaAllah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.